Semua orang tahu filem The Lion King kan? Tapi, tahukah anda yang cerita itu sebenarnya diinspirasikan daripada Hamlet karya Shakespeare? Jauh sebelum Simba, ada Hamlet, seorang putera Denmark yang bapanya dibunuh, bapa saudaranya merampas takhta dan dia nekat untuk membalas dendam. Malam ini, kita akan lupakan savana dan pergi ke istana Kronborg, di mana tragedi asal bermula. Bersedialah untuk merasai ribut emosi sebenar di sebalik kisah ini. Untuk betul-betul faham Hamlet, kita kena faham dulu siapa Shakespeare. Lelaki ini yang kejeniusannya telah merentasi zaman dan mengubah sastera dunia. Shakespeare bukan sekadar penulis biasa, dia seorang penulis drama yang memahami jiwa manusia lebih daripada orang lain. Dia meneroka nafsu, kelemahan dan percanggahan manusia dengan ketepatan yang menakjubkan. Dilahirkan pada tahun 1564 di Stratford-upon-Avon, sebuah perkampungan kecil di England, Shakespeare membesar dalam era budaya yang berkembang pesat. Sejak muda, dia jatuh cinta dengan teater, penulisan dan puisi. Dia mendapat inspirasi dari kehidupan seharian, legenda lama, sejarah dan emosi manusia yang paling biasa. Dia menulis karya-karya yang telah bertahan lama, daripada komedi yang paling melucukan hinggalah tragedi yang paling gelap dan kisah cinta yang tidak dapat dilupakan. Tetapi, antara semua karyanya, Hamlet tidak syak lagi adalah mahakaryanya yang paling terkenal. Ia adalah karya yang paling baik menunjukkan kerumitan seninya dan kekayaan idenya. Kenapa Hamlet masih begitu memukau sehingga hari ini? Kerana ia menunjukkan kepada kita keraguan, pencarian kebenaran, dan kesukaran untuk bertindak dalam dunia yang rosak. Hamlet adalah seorang putera yang terseksa, seorang lelaki yang sentiasa ragu-ragu, yang berbolak-balik antara tindakan dan pemikiran, antara dendam dan keadilan. Sejak persembahan pertamanya pada tahun 1101, Hamlet tidak pernah meninggalkan pentas. Setiap generasi, setiap zaman, setiap budaya menemui pertanyaan, keraguan, dan impian mereka sendiri di dalamnya. Tema-tema Hamlet, pengkhianatan, kegilaan, kematian, cinta, keluarga, adalah universal dan abadi. Shakespeare bercakap kepada kita tentang apa yang nyata untuk semua orang. Dia bercakap kepada kita tentang cinta, kematian, pengkhianatan, cita-cita, keluarga, kesendirian, dan mencari makna dalam hidup. Hamlet adalah semua ini. Sebuah karya yang mempersoalkan kewujudan manusia, yang menunjukkan kepada kita ketakutan, harapan, dan percanggahan kita yang paling mendalam. Oleh sebab itu, lebih 4 abad selepas kematiannya, nama Shakespeare masih disebut sebagai penyair Inggris terhebat, maestro drama dunia yang tidak dapat disangkal. Karyanya terus memberi inspirasi kepada kita, mencabar kita dan menyentuh hati kita, menunjukkan bahawa kekuatan kata-katanya dan kedalaman watak-wataknya kekal sangat relevan. Hamlet adalah kisah seorang lelaki, tetapi juga kisah seluruh umat manusia yang berhadapan dengan misteri mereka sendiri. Oleh sebab itu, Shakespeare kekal selama-lamanya sebagai maestro drama dunia. Warisannya hidup, bersemangat dan terus bercakap kepada kita, menyentuh hati kita dan membuat kita berfikir. Shakespeare adalah keabadian teater dan puisi. Kisah ini bermula di dinding Elsinore yang dingin. Malam sudah larut, angin bersiul-siul di antara batu-batu lama dan salji menyelimuti segala-galanya dengan selimut senyap. Dalam suasana suram dan misteri ini, kisah kita bermula kerana kubu Denmark ini nampaknya menyembunyikan rahsia gelap. Pengawal yang kesejukan memerhati kegelapan dengan cemas kerana ada kabar angin. Dikatakan ada hantu yang menghantui dinding pada waktu malam. Hantu berkeliaran di malam hari, ia adalah roh Raja Hamlet yang telah meninggal dunia. Susuk tubuhnya yang pucat dan terseksa terapung, diselubungi kabus di sepanjang benteng istana. Saksi-saksi yang ketakutan berbisik bahawa Raja Lama tidak menemui kedamaian, bahawa jiwanya menuntut keadilan. Penampakan misteri ini mengganggu ketenangan istana dan menyemai ketakutan di kalangan askar dan bangsawan. Horatio, sahabat setia putera Hamlet, menyaksikan penampakan itu dan memutuskan, setelah sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya, untuk memberi amaran kepada putera muda itu. Dia tahu bahawa penglihatan ini bukan sekadar mimpi atau ilusi, tetapi mesej dari alam gaib. Horatio, ditemani oleh beberapa rakannya, berkongsi kebimbangannya dengan Hamlet, yang bersetuju untuk pergi sendiri ke benteng untuk menghadapi misteri ini. Hantu itu muncul kepada Hamlet dan mendedahkan kebenaran yang mengerikan. Dia telah dibunuh oleh abangnya, Claudius, yang telah menuangkan racun ke telinganya semasa dia tidur.
Claudius bukan sahaja mencuri mahkota, tetapi juga mengahwini Ratu Gertrude, ibu Hamlet. Pengkhianatan keluarga ini mengejutkan putera muda itu yang mendapati bahawa kejahatan sedang memakan hati kerajaan. Hantu itu, penuh kesakitan dan kemarahan, meminta Hamlet untuk membalas dendam atas pembunuhannya. Dia merayu agar pembunuhan ini tidak dibiarkan tanpa hukuman untuk mengembalikan kehormatan yang hilang dan membebaskan jiwanya yang terseksa. Tetapi, dia juga meminta anaknya untuk memaafkan ratu kerana dia adalah mangsa manipulasi Claudius. Hamlet, yang sangat terkejut, merasakan beban misi yang mengerikan di bahunya. Dalam dilema, Hamlet bersumpah untuk mendedahkan kebenaran dan menghukum pesalah. Dia mengasingkan diri di biliknya, diseksa oleh keraguan dan kemarahan. Dia tertanya-tanya bagaimana dia boleh membuktikan kesalahan Claudius tanpa mengkhianati dirinya. Malam itu, dia berfikir bersedia melakukan apa sahaja untuk memenuhi kehendak bapanya, tetapi sedar akan bahaya yang menantinya di setiap langkah. Untuk menipu musuhnya dan memerhati reaksi mereka, Hamlet memutuskan untuk berpura-pura gila. Dia mengamalkan tingkah laku yang pelik dan tidak dapat diramalkan yang menimbulkan kekecohan di istana. Para bangsawan, ratu, malah Claudius mempersoalkan kesihatan mental putera itu, mengabaikan niat sebenarnya. Strategi ini memberinya masa dan membolehkannya untuk menyediakan dendamnya dalam bayang-bayang. Tragedi telah bermula. Hamlet mesti memilih antara keadilan dan dendam dalam sebuah kerajaan yang dimakan oleh pembohongan, pengkhianatan, dan ketakutan. Setiap gerak isyarat, setiap perkataan boleh mengkhianatinya. Dia berjalan di atas tali yang nipis, terbelah antara tugasnya sebagai anak dan akibat yang mengerikan dari tindakannya. Istana Elsinore menjadi latar belakang drama di mana tiada siapa yang selamat dari ketidakpercayaan. Perangkap telah dipasang, tetapi adakah Hamlet bersedia untuk menjadi pembunuh? Adakah dia akan dapat melangkaui batas dan membalas dendam tanpa kehilangan jiwanya? Nasib putera dan seluruh kerajaan kini bergantung pada keputusannya. Malam-malam Elsinore belum mendedahkan semua rahsianya, dan hantu dendam melayang di atas segalanya, bersedia untuk mengubah perjalanan sejarah. Untuk menipu istana, Hamlet memakai topeng gila, membuat semua orang keliru. Claudius, yang tidak senang, mengarahkan rakan-rakan Hamlet, Rosencrantz dan Guildenstern, serta Polonius, untuk mengintipnya. Mereka percaya kegilaan Hamlet adalah kerana cintanya pada Ophelia. Ophelia, yang sedang bercinta dan berkorban, menderita kerana kekejaman Hamlet yang menjauhinya, mungkin untuk melindunginya atau untuk menjaga jarak. Istana bertukar menjadi sarang pengintip, dan kepercayaan hilang. Sebuah kumpulan pelakon tiba. Hamlet ada rancangan. Dia meminta mereka untuk melakonkan pembunuhan seorang raja, berharap Claudius akan mendedahkan rasa bersalahnya. Teater menjadi di senjata Hamlet, dan perangkap dipasang. Pertunjukan bermula, dan pembunuhan raja dipentaskan. Claudius, jelas terganggu, meninggalkan dewan. Hamlet mendapat buktinya. Ia terasa seperti tumbukan di perut. Gertrude memanggil Hamlet. Perbualan mereka tegang. Dia menuduh ibunya mengkhianati. Bagi Hamlet, ia seperti tikaman di hati. Ada bunyi di sebalik permaidani. Hamlet membunuh Polonius, menyangka itu Claudius. Kesilapan maut yang mengubah segalanya. Pembunuhan ini menandakan titik tidak kembali. Hamlet sendiri menjadi pembunuh. Tangannya berlumuran darah. Claudius mengambil kesempatan untuk menghantar Hamlet ke England, berpura-pura demi keselamatannya. Dia mahu menyingkirkannya, walau apapun caranya. Ophelia, yang hancur, jatuh ke dalam kegilaan. Hatinya pecah seperti porselin lama. Tidak lama sebelum ini, Hamlet mengucapkan monolog terkenalnya Untuk Hidup atau Tidak Hidup, di mana dia merenung tentang kehidupan dan kematian. Ini adalah soalan yang masih membuatkan ramai berfikir sehingga kini. Lingkaran keganasan semakin cepat dan tragedi semakin buruk. Seolah-olah takdir mengikuti laluannya yang tidak dapat dielakkan. Ophelia, yang hancur luluh kerana kematian ayahnya dan penolakan Hamlet, jatuh ke dalam kegilaan puitis. Dia merayau-rayau, mengagihkan bunga dan menyanyi serpihan lagu. Dia adalah gambaran kesucian yang hilang, hampir seperti Lorelei yang menyanyikan takdir sedihnya. Kematiannya, lemas di sungai, kekal menjadi salah satu adegan yang paling menyentuh dalam karya itu. Adakah ia kemalangan atau bunuh diri? Kita tidak akan pernah tahu dengan pasti, tetapi kehilangannya semakin memburukkan abangnya, Laertes. Claudius mengambil kesempatan daripada kemarahan ini dan mendorong Laertes untuk mencabar Hamlet berlawan pedang.
Satu rancangan licik, tipikal intrik istana, seperti yang didengar dalam banyak kisah lama Jerman. Kematian Ophelia tidak memperbaiki keadaan, malah mempercepatkan tragedi terakhir. Claudius menghantar Hamlet ke England dengan arahan rahsia untuk membunuhnya. Arahan ini diberikan kepada Rosencrantz dan Guildenstern. Hamlet mendapat tahu rancangan itu dan menukar surat-surat itu. Dia memperdayakan dua kawan lamanya dan berjaya melarikan diri. Sementara itu, Laertes, yang bersedih, pulang dari Perancis. Dia bersedia untuk membalas dendam atas kematian ayah dan kakaknya. Claudius memanipulasi Laertes dan merancang pertarungan tipu helah dengan pedang beracun dan segelas wain maut. Hamlet dan Laertes, dua pemuda yang mencari balasan dendam, berhadapan. Mereka seperti bayangan satu sama lain. Istana kini adalah medan ranjau, setiap senyuman menyembunyikan pengkhianatan. Perangkap terakhir telah dipasang, tragedi mencapai kemuncaknya. Dalam kesunyian tanah perkuburan, Hamlet merenung tentang kematian sambil memegang tengkorak Yorick, pelawak lamanya. Adegan ikonik ini melambangkan kerapuhan hidup dan kematian sebagai penyama. Semua orang, sama ada raja atau rakyat biasa, pasti akan menghadapinya. Semasa Hamlet merenung tengkorak itu, dia mempersoalkan makna kewujudan kita, betapa tidak pentingnya keinginan manusia dan nasib yang menanti semua orang. Detik renungan ini meramalkan peristiwa tragis yang akan datang, di mana kematian menghantui semua watak. Pertarungan yang dinanti-nantikan bermula di Dewan Besar Istana, di bawah pandangan gemuruh para bangsawan. Laertes, yang dibutakan oleh dendam, berhadapan dengan Hamlet dengan pedang beracun, perangkap maut yang diatur oleh Claudius. Pedang mereka bertembung, ketegangan terasa. Dalam kegelapan, pedang-pedang itu secara tidak sengaja bertukar. Laertes mencederakan Hamlet, tetapi kemudian dia sendiri terkena senjata beracunnya sendiri. Racun kini mengalir dalam uratnya, mengunci takdirnya. Pada masa yang sama, Ratu Gertrude, yang tidak tahu menahu tentang komplot itu, minum dari cawan beracun yang ditujukan untuk anaknya. Dia rebah, tidak bernyawa akibat racun di hadapan pandangan terkejut para bangsawan. Kematiannya yang mengejutkan menambah kekacauan dan panik umum serta mempercepatkan tragedi. Merasakan kematian semakin hampir, Laertes yang didera penyesalan mendedahkan kepada Hamlet kebenaran tentang komplot yang dirancang oleh Claudius. Dia mengaku bahawa pedang dan cawan itu beracun dan raja adalah dalang sebenar peristiwa mengerikan ini. Pengakuan terakhir ini yang diucapkan di ambang kematian mendedahkan kepada Hamlet pengkhianatan mutlak. Dalam ledakan tekad terakhir, Hamlet yang diliputi kesedihan dan kemarahan menyerang Claudius. Dia mencederakannya dengan pedang beracun dan kemudian memaksanya untuk minum sisa wain beracun itu. Dengan cara ini, dia akhirnya membalas dendam ayahnya dan menamatkan pemerintahan berdarah Claudius. Tetapi, harga dendam ini sangat mahal. Dalam beberapa menit, Dewan Takhta bertukar menjadi medan perang. Ratu, Raja, Laertes, dan Hamlet jatuh satu demi satu. Darah di raja mengalir di lantai yang dingin, dan kesunyian menyelubungi instansi yang hanya dapat menyaksikan pembunuhan beramai-ramai ini tanpa daya. Hamlet, yang cedera parah, rebah dalam pelukan sahabat setianya, Horatio. Dengan nafas terakhirnya, dia mengucapkan kata-kata terakhirnya, selebihnya adalah kesunyian. Detik perpisahan ini, yang dipenuhi kesedihan dan pasrah, menandakan berakhirnya seorang wira yang menderita, mangsa takdir dan kehinaan yang boleh dibawa oleh kuasa. Secara keseluruhan, 9 orang terbaring tidak bernyawa di tanah, meninggalkan sebuah kerajaan yang musnah, tanpa pewaris dan tanpa harapan. Dendam, jauh dari membawa keadilan, telah memusnahkan segala-galanya di laluannya, hanya meninggalkan runtuhan dan kemusnahan. Adegan terakhir menawarkan gambaran yang menyedihkan. Dewan Takhta dipenuhi mayat, takhta kosong, simbol Denmark tanpa masa depan, tanpa pemimpin dan tanpa arah. Tragedi mencapai kemuncaknya dan meninggalkan penonton dengan perasaan kosong, terharu dan terkejut dengan kekejaman takdir. Tirai diturunkan ke atas dunia yang hancur, di mana kesunyian mengikuti dentingan senjata dan nafsu manusia. Putera Norway, Fortinbras, menemui kekacauan berdarah dan mengambil alih kuasa. Horatio berjanji untuk menceritakan kisah Hamlet agar kebenaran tidak terkubur. Hamlet kini menjadi simbol ketidakpastian manusia dan kerumitan kita terus muncul dalam budaya kita. Solilokui terkenalnya, untuk hidup atau tidak hidup, membangkitkan persoalan besar yang kita semua tanyakan tentang kehidupan. Hamlet bukan sekadar wira atau penjahat,
Dia menunjukkan kepada kita emosi bercampur baur kita sendiri. Karya ini tidak menawarkan jawapan mudah, membuat kita melihat sendiri kitaran dendam yang tidak berkesudahan. Selebihnya adalah kesunyian. Terpulang kepada anda untuk merenungkan kekacauan yang ditinggalkan oleh emosi manusia.